Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan masuk bab yang baharu iaitu bab yang ke-10 berkaitan dengan kelestarian alam sekitar. Okey, kita akan tengok 10.1 ancaman alam sekitar. Ini adalah part 1, bahagian yang pertama ya. Sebab 10.1 ini cikgu bagikan dia kepada dua bahagian. Okey, sebab dia terlalu panjang lah. Okey. Kelestarian alam sekitar, kita tengok dari segi definisi dahulu. Kelestarian alam sekitar bermaksud keadaan alam sekitar yang kekal sama tanpa mengalami masalah kekurangan atau penurunan sumber semula jadi dan kualiti alam sekitar yang terjamin untuk satu tempoh masa yang panjang. Maksudnya kelestarian alam sekitar ini kita mengekalkan keadaan alam sekitar dalam bentuk yang asal dia. Kita tak usik dia, kita tak buat penambahan atau pengurangan kepada alam sekitar. Okay, kelestarian alam sekitar ini memastikan keperluan masa ini dipenuhi tanpa menjejaskan keperluan generasi akan datang. Okey, maksudnya generasi akan datang akan tetap dapat melihat, dapat mengalami suasana alam sekitar ini. Okay, kesejahteraan alam sekitar akan terganggu jika kelestarian diabaikan. So, kelestarian alam sekitar ini adalah tanggungjawab kita bersama. Pertambahan populasi manusia telah menimbulkan konflik antara keperluan untuk memenuhi kehendak manusia dengan keperluan untuk memelihara alam sekitar. Sebab bila bertambahnya populasi manusia, mestilah kita memerlukan tempat tinggal kan. Jadi kita terpaksa tebang pokok dan sebagainya lah untuk dijadikan tempat tinggal, makanan. Sebab manusia memerlukan benda tersebut sebagai bahan asas kan, sumber asas kita. Penggunaan tong kitar semula merupakan salah satu strategi melestarikan alam sekitar. Strategi ini dapat mengurangkan penggunaan sumber tidak boleh diperbaharui. Okey, so bila ada tong alam sekitar ini, jadi kelestarian alam sekitar akan lebih terjamin sebab kita tidak melupuskannya di alam sekitar kita. Okey, ini adalah tong kitar semula yang biasa sangat kita temui. Warna tong biru adalah untuk kegunaan kertas, coklat untuk kaca, jingga untuk logam dan juga plastik. Okay, ancaman alam sekitar sebenarnya berpunca daripada aktiviti manusia sendiri terhadap ekosistem. Ancaman dan kemusnahan alam sekitar berlaku secara berterusan dan memberi kesan negatif kepada kehidupan. Ini yang kita tak nak. Okay, perubahan iklim pula merujuk kepada perubahan suhu bumi, taburan hujan dan juga perubahan angin secara drastik. Okay, ini adalah perubahan iklim, perubahan cuaca kan. Bila perubahan iklim kita akan kaitkan dengan perubahan suhu, panas, sejuk, taburan hujan, hujan yang banyak ataupun sedikit, perubahan angin yang kuat ataupun perlahan. Perubahan ini dapat dilihat daripada fenomena kesan rumah hijau. Okey, ini adalah kesan keburukan daripada rumah hijau. Kesan rumah hijau akan menyebabkan peningkatan suhu bumi. Peningkatan suhu bumi ini seterusnya akan menyebabkan pemanasan global. Seterusnya, kenaikan aras laut disebabkan oleh pencairan ais kutub. Sebab bila dah berlaku peningkatan suhu bumi, panas, ais di kutub akan mencair, jatuh ke laut, menyebabkan kenaikan aras laut. Okey.
Seterusnya, berlaku perubahan iklim seperti kemarau dan perubahan arah angin yang menyebabkan ribut dan juga taufan. Ini juga disebabkan oleh kesan rumah hijau. Okey, seterusnya kehilangan flora dan fauna kerana perubahan suhu serta kehilangan sumber makanan dan juga habitat. Sesuai kan? So, ini adalah keburukan kesan rumah hijau. Okey, seterusnya kita tengok perubahan iklim dan pemanasan global. Tengok dari segi kebaikan pula. Apabila pancaran cahaya matahari memasuki atmosfera bumi, sebahagian daripada pancaran itu dipantulkan semula ke angkasa lepas dalam bentuk sinar inframerah. Okay, semasa pembebasan tenaga haba, kebanyakan daripadanya akan diserap oleh gas rumah hijau seperti karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, CFC yang terdapat dalam atmosfera bumi dan ini akan mengelakkannya dipantulkan semula kembali ke ruang angkasa. Okay, sekarang kita tengok flow. Pancaran cahaya matahari memasuki atmosfera bumi. Okay, bayangkan masuk ke atmosfera bumi. Kebanyakan cahaya matahari diserap, okay, membuatkan permukaan bumi dan laut menjadi panas. Sebahagian pancaran matahari akan dipantulkan semula ke angkasa lepas. Kebanyakannya akan diserap, jadi bumi kita panaslah kan. Kebanyakan diserap, sebahagian pancaran matahari ini dipantulkan semula ke angkasa lepas. Jadi tenaga haba yang dipantulkan oleh permukaan bumi ini adalah sinar inframerah. Okay, sebahagian besar tenaga haba tidak terlepas dari atmosfera. Okay, tidak terlepas dari atmosfera. Tak boleh nak masuk ke permukaan bumi. Tetapi diserap oleh gas rumah hijau menyebabkan atmosfera bumi menjadi panas. Maksudnya disebabkan oleh adanya gas rumah hijau tadi, gas rumah hijau tadi akan menyerap tenaga haba tersebut menyebabkan atmosfera bumi itu menjadi panas. So gas rumah hijau ini akan memantulkan semula sinar inframerah ini ke permukaan bumi. So akhirnya permukaan bumi juga akan jadi panas. Okey, tenaga haba yang tidak dipantulkan ini memastikan suhu bumi tidak terlalu sejuk untuk kemandirian organisma. Jadi menyebabkan organisma boleh hidup di bumi. Kebanyakan gas, contohnya gas karbon dioksida terbentuk secara semula jadi, walau bagaimanapun aktiviti manusia sebenarnya telah menyebabkan kepekatan gas-gas ini sentiasa meningkat dan lebih banyak tenaga haba terperangkap seterusnya meningkatkan suhu bumi. Keadaan inilah yang dikenali sebagai kesan rumah hijau. Okay, so ini adalah kebaikan kesan rumah hijau iaitu dapat mengekalkan kehidupan bumi. Okay, ini yang cikgu dah terangkan sebelumnya tadi. Okay, faktor yang menyebabkan kesan rumah hijau dan gas rumah hijau adalah pembakaran bahan api fosil membebaskan gas karbon dioksida dan nitrogen oksida yang menyebabkan berlakunya kesan rumah hijau. Aktiviti penyahutanan, gas karbon dioksida, aktiviti penternakan, gas metana, aktiviti pertanian, gas nitrogen oksida, penggunaan bahan penyejuk menyebabkan membebaskan klorofluorokarbon ataupun CFC. So, ini aktiviti yang manusia lakukan menyebabkan berlakunya peningkatan gas karbon dioksida di atmosfera. Okey, seterusnya ini adalah fenomena El Nino yang menyebabkan cuaca panas dan kering melampau sehingga menyebabkan kemarau. Okay, kita tengok apa itu El Nino. Okay, ini yang cikgu petik daripada website ini ya. El Nino berasal daripada perkataan Spanyol yang bermaksud anak lelaki dan istilah berkenaan sebenarnya digunakan buat pertama kali oleh nelayan di Peru sekitar tahun 1800.
kosong-kosong. Jadi cikgu ambil yang paling mudah, yang paling ringkas lah. Secara mudahnya, fenomena El Nino ini membabitkan perubahan tekanan atmosfera dan suhu lautan. Perubahan tekanan dan suhu ini, terutama di lautan Pasifik, okay, ketika ianya berlaku, suhu permukaan laut meningkat di bahagian timur lautan Pasifik, iaitu di perairan Colombia, Ecuador dan Peru disebabkan kemasukan arus panas dari bahagian tengah dan barat lautan Pasifik. Okey. So, kalau mengikut Dr. Hasliza Syari ini, keadaan ini menyebabkan tiada perbezaan suhu air laut ketara antara timur dan barat khatulistiwa di lautan Pasifik. So, bila tiada perbezaan suhu air laut yang ketara, ini yang menyebabkan berlakunya fenomena El Nino ini. Kalau di Malaysia, kita boleh tengok kesan fenomena El Nino ini adalah menyebabkan kemarau disebabkan oleh cuaca yang panas dan kering melampau. Tetapi di sesetengah tempat ada juga El Nino ini akan membawa jumlah hujan yang sangat tinggi. Contohnya di benua Amerika, Asia Timur dan juga Asia Selatan. Tapi di Malaysia dia menyebabkan kemarau. Okay, ini berlaku di antara bulan Disember hingga Februari. Okey, berlawanan dengan El Nino adalah fenomena La Nino. Iaitu fenomena La Nino ini menyebabkan hujan lebat yang luar biasa sehingga mengakibatkan banjir yang serius. Okey, ini cikgu petik daripada website Astro Awani. Okey. Fenomena El Nino ini adalah sebahagian fenomena maritim yang berkait dengan penurunan suhu. Penurunan suhu air laut di bahagian tengah dan timur lautan Pasifik. Jadi, dengan penurunan suhu ini, angin yang bertiup dari kawasan lautan Pasifik ke arah Malaysia, ke arah kita lah, ke arah Asia Tenggara semakin kuat dan itu akan meningkatkan kadar kelembapan serta meningkatkan jumlah curahan hujan. Jadi menyebabkanlah berlakunya banjir. Ini adalah fenomena La Nina. Okey. Seterusnya, kita tengok aktiviti penyahutanan dan menyebabkan kehilangan biodiversiti. Okey, apa itu penyahutanan? Cikgu yakin kamu pun biasa dengar. Penyahutanan adalah penebangan pokok secara besar-besaran. Penyahutanan ini merupakan penyebab utama kepada kehilangan biodiversiti. Kamu tengok daripada pokok yang penuh sehingga jadi kosong. Bayangkan dalam kawasan ini ada flora, ada fauna, ada kehidupan. Apa yang ada di sini semuanya musnah. Okay. So, kehilangan habitat akibat penyahutanan bagi aktiviti pembangunan dan pertanian telah menyebabkan kepupusan banyak spesies flora dan fauna. Okey, tujuan dan kesan negatif aktiviti penyahutanan. Penyahutanan ini sebenarnya bertujuan untuk nak dapatkan balak untuk tujuan pembinaan, pembuatan perabot dan juga kertas. Okay, penyahutanan juga untuk melombong mineral, nak dapatkan mineral. Penyahutanan juga untuk membuka kawasan untuk menjalankan aktiviti pertanian. Juga untuk nak membina kawasan perumahan dan jalan raya. So, itu adalah tujuan aktiviti penyahutanan. Tetapi aktiviti ini membawa kesan negatif iaitu seperti hakisan tanah, banjir kilat, perubahan iklim, kehilangan biodiversiti, mengganggu kitar nitrogen, kitar air dan kitar karbon, juga menyebabkan kehilangan kawasan padahan air. Okey, ini adalah gambar rajahnya. Penyahutanan menyebabkan hakisan tanah dan banjir. Okey, kamu bayangkan ini adalah pokok sebelum ini, pokok yang banyak. Bila berlakunya penyahutanan, pokok tu dah ditebang. Bila pokok dah ditebang, bila angin yang kuat datang, dia tak ada nak menghalang angin yang kuat itu. Jadi angin yang kuat itu akan direct pergi ke
kawasan lautan. Okey. Kita tengok gambar rajah ni ya. Permukaan tanah akan terdedah kepada cahaya terik. Sebab dah tak ada nak melindungi. Sebelum ni ada pokok yang melindungi. Sekarang bila dah tak ada pokok disebabkan penjahutanan ini, permukaan tanah terdedah kepada cahaya yang terik. Angin laju, angin kuat pun tak ada yang nak halang sebab pokok semua dah ditebang. So akan menyebabkan hakisan oleh angin. Dia menyebabkan bila hakisan oleh angin, longgokan tanah di sini. Okay. Longgokan tanah, sungai, aras air lama sampai sini. Okay. Seterusnya akan menyebabkan hujan yang banyak. Okay. So akan ada aras air baharu ataupun banjir. Sebab angin kuat, hakisan pun kuat. Sebab tak ada pokok nak melindungi. Okay. So inilah yang akan menyebabkan hakisan tanah dan juga banjir. Sebab tak ada pokok nak melindungi. Okay. Perubahan global disebabkan oleh pencemaran menjadi penyumbang kepada kehilangan biodiversiti. Pemburuan hidupan liar secara haram bagi tujuan industri makanan, perubatan dan raftangan mengakibatkan pengurangan populasi spesies haiwan yang membawa kepada kepupusan spesies. Kan? Selain itu, kejadian hujan asid juga menyebabkan pH air menjadi rendah, kebanyakan telur ikan tidak dapat menetas dan sebilangan ikan dewasa mati. So, ini disebabkan oleh pencemaran. Okay. Badak sumbu Sumatera betina terakhir. Ini info lah. Malaysia kehilangan badak sumbu Sumatera betina terakhir selepas Iman. Okay, namanya Iman. Disahkan mati pada 23 November 2019 di Santuari Badak Borneo, hutan simpan hidupan liar Tabin di Lahad Datu. Okay. So pencemaran, subtopik pencemaran ini kita akan sambung hari Rabu nanti. Okey, terima kasih.